Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah jemput kita. Allah jentik hati kita untuk kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu yang mana Allah janjikan majlis ilmu ini akan dinaungi oleh para malaikat. Allah janjikan majlis ilmu ini akan didoakan oleh para malaikat. Allah jentik hati-hati kita. Bukanlah bermakna Allah tak jentik hati orang-orang lain. Bukan. Maksudnya orang lain mungkin Allah menjentik hatinya untuk melebih mendekatinya dengan cara yang lain, cara beribadah kebaikan yang lain. Tapi Allah jentik hati kita untuk kita sentiasa mencintai ilmu-ilmu, sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu, hanyalah untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini bersama dengan saya semula kita bersambung lagi dalam kisah. Dalam kisah apa tuan-tuan? Kisah dalam rancangan kisah-kisah Al-Quran. Yang mana pada episod kali ini, episod yang ke-8 ini bersama dengan saya Ustazah Fatihah dalam episod yang menceritakan tentang keberanian Nabi Daud alaihi salam menentang Raja Jalut. Siapakah Raja Jalut? Apakah mukjizat Nabi Daud? Sama-sama kita terokai, sama-sama kita belajar tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, Allah ni kan Allah baik dengan kita kan tuan-tuan dan puan-puan. Kita bangun je tidur, Allah bagi kita nikmat kaki. Apa lagi Allah bagi? Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat mulut, nikmat lidah, nikmat anak mata, nikmat rambut, nikmat kuku dan sekecil-kecil perkara. Maka kita perlu jadikan apa yang Allah bagi itu menuju ke jalan Allah semula, menuju ke jalan untuk lebih mendekatinya agar pengakhiran hidup kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Marilah sebelum itu kan tuan-tuan, kita sentiasa perlulah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan perlulah kita mencintai Nabi kerana kita ni umatnya. Kalau bukan kita lah yang mencintai Nabi, siapa lagi nak mencintai Nabi? Macam mana kita nak buktikan yang kita ni cinta kepada Nabi? Cara kita nak buktikan tu tuan-tuan dan puan-puan, saya peringati diri saya sendiri kan. Sehari-harian kita kena sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Kita kena ikut sunnah apa yang Nabi selalu buat. Apa yang Nabi tak buat kita tinggalkan. Itulah konsepnya. Apa Nabi buat kita buat. Kita selalulah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, itu selingan peringatan kepada diri saya dan juga kepada rakan-rakan yang menonton live saya ini, kepada tuan-tuan puan-puan, kepada siapa saja umat Islam yang sedang menonton rancangan kisah-kisah Al-Quran ini, insya-Allah. Okey, pada kisah kali ini bersama dengan saya akan kita sama-sama berkongsi ilmu tentang seorang nabi yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ini tuan-puan, dia Allah Subhanahu Wa Taala kerap sering menceritakan tentang tentang peristiwa Nabi Daud alaihi salam dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Hampir 16 kali Allah ceritakan tentang Nabi Daud AS dalam Al-Quran. Masya Allah, itu adalah satu jumlah yang sangat banyak untuk Allah ceritakan tentang seseorang dalam Al-Quran. Maka sudah pasti bila mana Allah ceritakan tentang seorang, sudah pasti ada iktibar, ada hikmahnya, ada pengajarannya yang perlu kita ambil berat, yang perlu kita ambil peduli. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan.
dinukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang datangnya, yang jalurnya daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka pada zaman Nabi Daud alaihissalam ini terdapat seorang raja yang sangat zalim, yang suka tindas rakyat, peras ugut, suka membunuh rakyat, suka menyusahkan rakyat, iaitu Raja Jalut. Okay, sama-sama kita nantikan bagaimana perakhiran Raja Jalut ini. Kan, maka bila mana Raja Jalut ini dia selalu tindas rakyat dia. Maka pada suatu hari ada satu sekumpulan manusia. Rakyatnya lah, manusia itu terdiri daripada rakyat ni, tuan-tuan. Sekumpulan manusia berjumpa dengan seorang Nabi. Tetapi tidak dinyatakan siapakah Nabi ini. Tidak dinyatakan siapakah Nabi ini. Tetapi rakyat ni, sekumpulan manusia ini menceritakan tuntang-tuntang itu ini kan, Raja Jalut ini zalim, suka peras ugut kami kepada Nabi tersebut. Maka Nabi tersebut itu mencadangkan kepada sekumpulan itu tadi untuk melantik ataupun untuk mengangkat pedang. Maksudnya sini untuk berperang, mengangkat senjata, berperang dengan Raja Jalut yang zalim itu. Maka bila mana dah dicadangkan oleh Nabi tersebut, dibincanglah, musyawarahlah rakyatnya siapakah yang perlu dilantik untuk menjadi ketua tentera mereka. Maka tuntang-tuntang dah mesyuarah semua, maka dilantiklah seorang lelaki yang bernama Talut. Perlu jangan tertukar. Talut adalah tentera yang baik, ketua tentera yang baik. Tetapi Jalut adalah raja yang zalim. Jalut adalah raja yang zalim. Maka bila mana Talut ini dilantik menjadi ketua tentera, maka Talut ini mestilah dia nak pilih tentera yang terbaik sahaja untuk menjadi angkatan tenteranya. Maka dilatihnya lah rakyatnya untuk mengangkat senjata, untuk berperang, untuk mengangkat pedang, dan disusunnya satu strategi yang sangat mantap. Sangat mantap disusun strategi untuk menentang Raja Jalut yang zalim itu. Maka bila mana hari yang ditunggu-tunggu, maka pergilah mereka untuk menentang Raja Jalut yang zalim. Tapi pada suatu ketika, pada suatu waktu itu, semasa hendak pergi ke medan peperangan, mereka ini singgah di sebuah terdapatnya sebuah mata air. Sewaktu dalam menuju perjalanan tu, di singgahnya ada sebuah mata air. Maka tentera ketua Talut yang baik ini kan haus, panas, terik lagi, berjalan lagi. Maka mereka ini pun minum mata air itu dengan sangat banyak, kadar yang sangat banyak. Sedangkan sebelum itu Talut ini sudah berpesan kepada tenteranya, jangan minum air dengan kadar yang banyak, jangan minum air yang banyak. Tetapi disebabkan tenteranya haus, panas dan sebagainya, maka diminumnya mereka air tersebut dengan banyak. Maka bila mana Talut ini merasakan rakyatnya tidak mendengar nasihatnya, maka dibuangnya serta-merta rakyat tersebut, tenteranya tersebut daripada angkatan tentera untuk menentang Raja Jalut. Maka dibuanglah. Tentera ni minum air banyak, dibuang. Tentera ni minum air banyak, dibuang juga. Maka sikitlah tinggal tentera Talut untuk menentang Raja Jalut yang zalim. Maka kerana apa? Kerana apa Talut buat macam tu, tuan-tuan? Sebab Talut ini dia nak pastikan tentera yang menyertai peperangan itu hanyalah datang daripada orang-orang ataupun tentera yang sangat berdisiplin, sangat baik, mengikut peraturan. Dia nak tentera yang terbaik sahaja yang menentang Raja Jalut yang zalim. Maka bila mana tenteranya dah sedikit, dikatakan sekitar dalam 300 orang sahaja, maka Talut yang sangat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, Talut berkata kepada tenteranya, Talut berkata, tak usah khawatir, tak usah risau.
Sebab kalau Allah kata kita akan menang, kalau Allah janji kita akan menang, kita niat memang kerana Allah, sudah pasti kita akan menang. Sudah pasti kita akan menang. Begitulah kata-kata Talut kepada tenteranya. Kalau Allah kata memang kita menang, kita pasti akan menang. Maka bertembunglah antara dua pasukan, tentera Talut dan juga Raja Jalut yang zalim. Maka bila mana part Nabi Daud kan, inilah aktor yang ditunggu-tunggu, iaitu bila mana dalam tentera Talut ini terdapatnya seorang pemuda yang sangat muda, iaitu Nabi Daud AS yang menyertai peperangan tersebut. Maka bila mana mereka ini dah berperang, Talut dia berperang dengan Jalut kan, dia berperang tuntang-tuntang berperang. Maka bila ada satu ketika ni, Nabi Daud melihat satu kesempatan, satu peluang untuk menentang raja tersebut. Maka Nabi Daud AS ini yang sangat muda pada waktu itu, dikatakan baru berumur belasan tahun. Yang belasan tahun, muda kan, tapi sangat berani. Nabi Daud AS ini menuju kepada Raja Jalut, menuju ke arah Raja Jalut sambil membaling batu. Dia baling batu ke arah Raja Jalut. Maka disebabkan batu tersebut, Raja Jalut AS tewas dalam peperangan tersebut. Raja Jalut mati dalam peperangan tersebut. Maka sebab inilah tuan-tuan dan puan-puan, bila mana semua orang nak bunuh raja yang zalim tu, semua orang nak bunuh, semua orang nak tumpaskan raja yang zalim itu, tetapi tak pernah ditumpaskan, tak boleh untuk ditumpaskan, tetapi ditumpaskan oleh seorang pemuda yang sangat muda, yang masih belasan tahun, yang tidak dipandang pun oleh semua orang, iaitu Nabi Daud AS. Beliaulah, bagindalah yang mampu menumpaskan Raja Jalut yang maha zalim itu. Masya Allah tuan-tuan kan, bila mana kita niat memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji Allah pasti akan tolong kita. Allah janji Allah pasti akan beri kemenangan. Seperti mana kan, seringkali kita ni sebagai hamba kan tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang malam pagi petang, kita berdoa, kita merasakan Allah ni dia tak makbulkan permintaan kita, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah pasti kau berdoalah untukku, kau berdoalah kepadaku, pasti aku akan memperkenankannya. Itu janji Allah. Kita berdoa Allah pasti perkenankan, tetapi perkenankan itu dalam bentuk kehendaknya, dalam bentuk bagaimana rupanya, bila waktunya, ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi di dunia, boleh jadi kesenangan di akhirat, boleh jadi diberikan rezeki anak yang baik, isteri yang taat, suami yang baik, apa lagi, kerja-kerjanya mudah, urusan hidup di dunianya mudah. Itulah rezeki ataupun cara Allah memperkenankan doa-doa kita semua, mengikut rupa dan kehendak Allah sendiri. Masya Allah tuan-tuan, jangan pernah kita berputus asa untuk berdoa. Jangan pernah untuk kita rasakan Allah ini tak pandang kita. Allah pandang kita, Allah maha melihat apa sahaja yang kita lakukan. Insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi dalam tajuk tadi, sejak daripada itu, bila mana Nabi Daud AS dia dah berjaya baling batu ke Raja Jalut yang zalim itu, maka barulah Nabi Daud AS ini dipandang ataupun dipandang tinggi oleh masyarakatnya, disebut-sebut namanya, dikenali namanya. Maka bila mana mereka ini dah memenangi peperangan tersebut, kembalilah Talut dan juga rakyat dan juga tenteranya ke kota mereka semula. Apabila sekembalinya mereka ke kota, maka Talut pun diangkat untuk menjadi seorang raja. Maka itulah kisahnya Nabi Daud AS menentang Raja Jalut yang zalim. Apakah mukjizat? Selingan sikit tambahan, info tambahan. Apakah mukjizat Nabi Daud AS? Tuan-tuan dan puan-puan,
mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Sudah pasti kita selalu selalu terdengar kisah mukjizat Nabi Daud, iaitu mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud ini boleh melenturkan besi. Besi diumpamakan kepada Nabi Daud alaihissalam ini adalah seolahnya diumpamakan tepung kepada kita semua. Macam mana kita nak pegang tepung? Sangat lembut kan? Kita boleh uli kot tu, kona kot ni, kona kot tu. Kita boleh buat putar-putar. Begitulah lembutnya besi terhadap kepada Nabi Daud alaihissalam. Itulah mukjizat Allah kepada Nabi Daud berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Maka Nabi Daud alaihissalam boleh lenturkan besi ke sana ke sini, bentukkan besi semahunya. Itulah mukjizat Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan juga mukjizat yang lain, bila mana Nabi Daud alaihissalam ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, burung-burung, ikan kat laut, gunung ganang, pokok-pokok, kesemuanya akan turut berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kerana apa? Kerana suara Nabi Daud alaihissalam yang sangat merdu, yang sangat mengasyikkan, yang suka je kan, semua makhluk suka dengar. Itulah mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam. Bila mana dia berzikir, semua akan turut berzikir. Haiwan, tumbuhan, laut, ikan dan sebagainya, burung, gunung ganang dan sebagainya akan turut berzikir kerana suara Nabi Daud yang sangat merdu. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Hidupkanlah hati kita, hidupkanlah diri kita, hidupkan anak-anak kita, keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita dengan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengira waktu, masa, ketika, waktu drive, waktu masak, waktu sedang menyapu sampah, waktu apa sahaja waktu. Hidupkan hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bila mana hari-hari kita sentiasa mengingati Allah, Allah pasti ingat kat kita, Allah pasti sayang kita, Allah pasti akan memudahkan urusan hidup akhirat kita dan juga di dunia kita. Moga-moga dengan kisah ini tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan yang sedang melihat live saya ini kan, menjadikan kita ini rasa untuk lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala, rasa untuk mensibukkan diri kita setiap waktu ini dengan beribadah kepada Allah, dengan beribadah guna mulut, tangan, mata ataupun sebagainya dalam hati. Kerana Allah tahu sekalipun kita tidak mengangkat doa kepadanya, tetapi Allah tahu apa dalam hati kita. Tetapi disebabkan kita hamba, maka adablah kepada kita, beradablah untuk kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama saya ingatkan diri saya juga dan juga kepada kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat live saya ini. InsyaAllah sama-sama kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.